السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada pagi yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah kita punya perbahasan pada pagi ini ialah daripada tajuk Fiqhul Akhlaq. Fiqh akhlak ni ialah saya ambil daripada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala, seorang ulama daripada Mesir yang masih lagi hidup sekarang ni. Dan kitab ni seperti mana namanya, Fiqhul Akhlaq, ianya membahaskan kepada kita tentang perkara-perkara berkait dengan akhlak dan juga adab dalam hidup bermasyarakat. Dan metodologi penulis, dia datangkan kepada kita beberapa poin yang berbentuk akhlak. Contoh macam menyebarkan salam. Apa hadis-hadis ataupun ayat Quran yang berkait dengan menyebarkan salam. Lepas daripada tu apa manfaatnya, macam mana nak mengamalkannya. Tapi dia menariknya, dia letak dalam kitab ni ialah fiqh, iaitu macam mana untuk kita tatbik ataupun kita praktikkan satu-satu akhlak ataupun satu-satu poin yang dia sebutkan. Jadi kitabnya lebih besar dan lebih luas berbanding kitab-kitab adab ataupun kitab-kitab berkaitan dengan budi pekerti dan macam-macam lah. Maknanya dia lebih clear lagi berbanding kitab-kitab lain yang hanya sebut secara ringkas dari segi dalil, lepas tu dari segi fadilat buat amalan tu. Tapi dia sebut pada kita macam mana nak beramal dengan satu-satu akhlak tu, dan macam mana untuk kita berinteraksi dengan golongan-golongan tertentu. Nanti kita akan nampak lah. Jadi sebagai permulaan pada pagi ni, saya nak bahas tajuk yang pertama. Tajuk pertama ni pun masih lagi dalam bahagian muqaddimah kitab, iaitu min usulid najah fil muamalat ma'al mu'minin. Prinsip-prinsip keberhasilan dalam bergaul bersama dengan orang-orang mukmin. Jadi nak sebut pada kita ni, dia nak sebut pada kita apakah prinsip utama untuk kita ni berjaya menjadikan diri kita ni sebagai orang yang berakhlak ataupun orang yang bertata susila dan orang yang berjaya hidup dalam masyarakat dengan cara yang baik. Jadi yang pertama dia sebut pada kita dalam buku kita ni, dia ada beberapa usul. Usul ni maksudnya prinsip lah. Dalam bahasa Arab dia sebut min usulin najah, di antara prinsip kejayaan. Jadi dia ada usul yang agak banyak dalam buku ni, sekitar 5 ataupun 4 usul yang dia letakkan. Jadi usul ni penting. Sebelum pada kita bahas akhlak satu persatu, contoh menyebarkan salam, saling beri hadiah antara satu sama lain, kita kena jelas kenapa kita kena berakhlak.
Apa tuntutan? Sebab apa kena berakhlak? Okay, ini yang dia nak sebut pada kita pada bahagian hari ini yang kita nak bincang ni. Okay. Kenapa kita kena berakhlak? Adakah kerana ianya sebab tuntutan ataupun sebab kehidupan hari ini nak bagi senang urusan dengan semua orang, kita pun berakhlak lah. Tapi kalau kita tak ada apa-apa hubungan dengan orang, kita pun jadi orang yang biasa-biasa, tak berakhlak sangat. Okay. Tidak seperti itu. Okay. Tapi akhlak-akhlak yang dituntut kepada kita ni, kenapa kita lakukan? Sebab tu kalau tengok Nabi SAW, bila mana Nabi menyebut tentang tujuan kedatangan Nabi, tujuan dihantarnya Nabi kepada satu-satu umat ataupun kepada satu-satu kaum, dan Nabi Muhammad dia sebut tujuan dia, yang kita selalu dengar hadis ni. Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan keindahan perilaku. Makarim maksudnya kemuliaan, al-akhlaq ialah perilaku. Dan akhlak itu ialah buah daripada keimanan. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya kenapa kita kena tekan bab akhlak. Ada orang dia rasa Allah belajar tentang akhlak, tak ada ke perbahasan yang narik lagi nak bercakap. Ada orang dia suka nak bercakap tentang akidah yang rumit, yang sangat teknikal. Ada orang yang suka bercakap tentang benda-benda teknikal dalam bidang fiqh, tafsir. Okay. Tapi orang tertinggal dalam bab akhlak ni. Okay. Sedangkan Nabi sebut kedatangan Nabi ni ialah untuk menyempurnakan akhlak. Okay. Bahkan kerana sebab tertinggalnya kita pada bab-bab akhlak ni lah, kita akan tengok ada orang yang ada ilmu, dia alim, tapi dia tidak berakhlak bila mana dia berurusan dengan orang lain untuk membentangkan ilmu dia. Jadi itu yang kita boleh tengok kepentingan kita jelas dalam bab akhlak ni. Okay. Jadi dia sebut sini, min usulin najah fil muamalat ma'al mu'minin al-awwal muraqabatullahi azza wa jalla wal amalu ibtigha'a wajhihi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sebab apa kena berakhlak? Sebab apa nak kena ada akhlak? Okay. Dia sebut sini muraqabatillah, sebab kita semua manusia ni berada dalam pengawasan Allah. Wal amalu ibtigha'i wajhihi, dan kita sebagai manusia hamba dituntut untuk buat amalan. Salah satu amalan, dan semua amalan yang kita buat ni ibtigha'a wajhihi, untuk kita menggapai ataupun mencari redanya. Jadi dia nak sebut pada kita bahawasanya bila mana kita hidup atas dunia ni, kita berada dalam pengawasan Allah. Allah tengok semua apa yang kita lakukan. Bukan setakat apa yang kita lakukan, kerlipan mata kita, apa yang terlintas dalam hati kita, semuanya Allah Ta'ala tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia maha mengetahui apa yang ada pada pandangan mata yang khianat, dan juga apa yang terlintas dalam hati. Nak sebut pada kita apa? Poin dia sini ialah manusia bila mana dia hidup, dia buat apa pun Allah Ta'ala melihat semua sekali yang dia buat. Itu benda yang dia kena tahu. Muraqab maksudnya diperhatikan. Sebab tu CCTV dalam bahasa Arab dipanggil muraqab. Benda yang sentiasa pandang, fokus pada kita. Maknanya Allah Ta'ala dia tengok baik ke orang tu, jahat ke orang tu, apa yang dia buat Allah Ta'ala nampak. Okay. Dan yang kedua, tuntutan kita sebagai manusia ni al-amal, kita beramal. Amal untuk apa? Ibtigha'a wajhi, mencari redanya. Kita beramal untuk cari redha. Okay. Jadi benda tu kena clear dulu. Kenapa kita kena berakhlak? Okey, dua ni dulu. Iaitu kita berada dalam pengawasan Allah, kemudian kita dituntut untuk buat macam tu. Okay. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Famin a'zami asbabin najah fi at-ta'amulati ma'an nas, bal a'zamuha 'ala al-itlaq an tabniya a'malak wa tunshi'u tasarrufatik kulluha ma'ahum bittigha' wajhillahi wa talaban li thawabihi wa mardatihi. Dia sebut pada kita di antara faktor keberjayaan dan keberhasilan yang besar dan terpenting bila mana kita bergaul dengan masyarakat ialah
merasakan diri kita sedang diperhati oleh Allah Azza wa Jalla, dan tahu misi hidup atas dunia ni ialah buat baik kepada Allah Azza wa Jalla ataupun buat amal untuk dapat redha Allah Azza wa Jalla. Okay. Dia kata, fa idza a'taita tu'tiya lillah wa idza mana'ta tamna'u lillah. Jika anda memberi sesuatu, maka berilah sesuatu itu hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Dan jika anda melarang ataupun menghalang untuk memberi sesuatu, maka halanglah itu kerana Allah Ta'ala. Okay, dia nak sebut pada kita apa dia? Bila mana kita nak buat baik dengan orang, kita nak beri orang sesuatu pemberian, hadiah ke, sagu hati ke, apa ke. Okay. Tujuan kita bagi itu bukan nak mengampu orang tu, ataupun nak dapat balasan baik daripada orang tu. Sebab ada orang bila mana dia bagi sesuatu pada orang, tujuan dia ialah untuk dia dapat layanan yang baik daripada orang tu. Itu bagus. Beri benda, sesuatu benda pada orang, pemberian hadiah ke apa-apa, sedekah pada orang, itu bagus. Okay. Tapi ada orang dia demand, dia nak sesuatu di sebalik perbuatan tu. Sesuatu tu datang daripada manusia, bukan daripada Allah Ta'ala. Maknanya bila mana dia bagi hadiah pada orang, lepas pada ni kalau dia nak minta tolong orang tu akan jadi terhutang budi. Itu tujuan dia. Ini walaupun jelasnya nampak berakhlak, tapi dia tidak lagi jelas pada prinsipnya, iaitu dia buat sesuatu kerana mahu imbalan ataupun balasan daripada makhluk. Melainkan orang yang buat sesuatu tu dia buat kerana Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata penulis hafizahullah, wa idza ahbabta tuhibbu lillah wa idza abghadta tubghidu lillah. Apabila kamu mencintai seseorang, cintailah kerana Allah Azza wa Jalla. Dan apabila kamu membenci seseorang, bencilah kerana Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita boleh tengok dalam akhlak Nabi. Nabi SAW, bila mana dia menyayangi seseorang, dia menyayangi kerana Allah Azza wa Jalla. Maknanya dia tidak akan menyayangi seseorang tu sehingga apa benda yang tak betul orang tu buat, dia benarkan atas nama sayang. Dia tak buat macam tu. Sebab tu kalau kita tengok, Nabi sayang kepada Abu Talib, tapi sayang Nabi kepada Abu Talib tidak menyebabkan Nabi mengecualikan dakwah Islam kepada pak saudara dia. Tidak. Melainkan Nabi pun dakwah juga kepada pak saudara dia. Walaupun Nabi sayang pak saudara dia. Walaupun pak saudara dia baik, walaupun dia kadang-kadang rasa tak gamak nak berdakwah, tapi dia sebut benda tu pada pak saudara dia. Dan Nabi pun apabila dia benci pada satu orang ataupun marah pada satu orang, nak guna istilah benci ni kadang-kadang nampak macam tak kena pada diri Nabi. Wa idza abghadat, apabila kamu marahkan pada satu orang, tubghidu lillah, marahlah kerana Allah Ta'ala. Sebab kita tak tahu orang yang kita sayang hari ni boleh jadi dia akan bertukar menjadi orang yang paling kita benci satu masa nanti. Dan boleh jadi orang yang kita benci pada hari ni dia akan berubah menjadi orang yang kita sayangi ataupun orang yang kita hormati satu masa nanti. Sebab tu benci dan sayanglah orang pada ketetapan yang betul. Itu benda yang kita kena jelas. Wa idza khasamta tukhasimu lillah wa idza hakamta tahakumu lillah. Apabila kamu bergaduh ataupun bertelagah, berbalahlah kerana Allah Ta'ala. Dan apabila kamu berhukumlah kerana Allah Azza wa Jalla. Ini muqaddimah daripada penulis. Dia guna bahasa-bahasa ni nak bagi jelas apa benda ataupun sebab, apa munasabahnya kita kena berakhlak baik ni. Kenapa? Sebab ada orang dia berakhlak baik bila mana orang baik pada dia. Kalau orang jahat pada dia, dia tak nak berakhlak baik. Bahkan dia lebih jahat daripada kawan yang buat dia tu jahat. Jadi nak beritahu pada kita bahawasanya di sini berakhlak itu bukan kerana nakkan sesuatu daripada makhluk. Sebab tu Nabi, bila mana Nabi SAW dia berakhlak baik, dia berakhlak pada semua orang. Dia tak berakhlak kepada orang yang baik dengan dia saja. Dia juga berakhlak kepada orang yang kufur pada dia. Sebab tu kita akan tengok satu hadis dalam riwayat Bukhari pun. Nabi SAW sedang duduk bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba datang lalu jenazah seorang Yahudi. Ini hadis riwayat Bukhari. Jenazah seorang Yahudi lalu, tiba-tiba Nabi bangun berdiri. Maka sahabat tengok, kenapa Nabi berdiri?
Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa kamu berdiri kepada jenazah seorang Yahudi yang lalu tadi? Maka Nabi kata, salahkah aku memberi penghormatan kepada manusia? Salahkah aku memberi penghormatan kepada anak Adam? Maknanya tak salah secara umumnya. Tapi bukanlah bermakna kita hormat kepada orang yang mati yang bukan Islam bermakna kita bersetuju dengan agama dia, tak pun. Tapi itu bahagian daripada rahmat ataupun bahagian daripada akhlak yang ada. Maknanya itu benda yang kita tahu. Sebahagian orang bila mana dia benci satu orang, dia benci sungguh-sungguh sehingga nama pun dia tak boleh tengok, rumah kawan tu, jalan nak pergi ke rumah kawan tu pun tak boleh pergi. Itu antara bentuk melampau dalam membenci ataupun bertelagah dengan orang. Wa idza sabarat tusbiru lillah wa idza ghadabat tubghidu lillah. Apabila kamu bersabar, maka bersabarlah kerana Allah, dan apabila kamu tidak tahan sabar, maka tidak tahan sabar itu letakkanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya ini muqaddimah kepada akhlak. Kemudian apa kata penulis? Wa hakadha fi syu'unika kulliha ma'ahum, dan begitulah dalam semua hal urusan kehidupan kita semuanya, kita kena letak, aku buat ni untuk aku cari wajah Allah ataupun redha Allah Azza wa Jalla. Wa bihadza ja'atil adillah min kitabillah tabaraka wa ta'ala wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadlan an kauni dhalika min al-badihiyat allati yu'arrifuha kullu mu'min. Sini penulis nak beritahu pada kita beberapa dalil tuntutan berakhlak. Kenapa kena berakhlak? Yang pertama dia sebut, berakhlaklah kamu kerana Allah Azza wa Jalla dan tidak mengharapkan balasan baik daripada makhluk, walaupun perbuatan baik yang kamu buat tu makhluk tak sambut dengan baik. Dalam surah Al-Insan dia sebut sini, ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-9. Allah Ta'ala sebut, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan berilah makan kepada mana-mana orang yang kamu sukai, ataupun orang miskin, ataupun anak yatim, ataupun tawanan perang ataupun tebusan. Maknanya beri makan pada semua orang, jangan beri pada orang yang kita suka. Hubbihi, dalam ayat ni sebut ala hubbihi miskinan wa yatiman wa athira. Miskin ke dia, yatim ke dia, ataupun dia tu orang yang tertawan, beri semua. Kita suka tak suka, kita beri. Innama nut'imukum liwajhillah. Dan di antara tanda orang-orang yang memberi kerana Allah Ta'ala, mereka akan sebut, kami beri makan ni untuk mendapat redha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan daripada orang yang telah kami beri bantuan itu balasan ataupun perkataan terima kasih. Tak mengharapkan. Quran sebut tentang tanda orang bila mana dia berakhlak dengan baik. Kemudian ayat yang ke-18 sampai 21 suratul Lail, Allah Ta'ala sebut allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan. Ini nak sebut pada kita tentang orang yang telah keluarkan harta berzakat untuk bersihkan harta dia. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalas, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, melainkan ianya mencari redha Allah yang maha tinggi, wala sawfa yarda. Ini dalil-dalil nak tunjuk pada kita bahawasanya kenapa kita perlu berakhlak, sebab kita kena tahu yang akan membalas segala akhlak baik yang telah kita buat pada manusia, walaupun manusia tak balas kebaikan yang kita buat tu dengan baik, bahkan ada orang balas dengan cara yang buruk, ketahuilah di sana ada yang lebih besar membalas perbuatan itu, iaitu Allah Azza wa Jalla. Wa qala subhanahu wa ma utitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah faulaika humul mudha'afun. Surah Ar-Rum, Allah Ta'ala sebut sesuatu riba ataupun tambahan yang kalian berikan agar dia berkembang pada harta manusia, maka riba itu tidak berkembang di sisi Allah.
dan apa yang kalian berikan berupa zakat yang kalian maksudkan untuk mencapai keredaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Okay. Jadi nak sebut pada kita, tujuan berakhlak sini ialah kita sedar kita sedang diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan setinggi-tinggi nilai akhlak tu ialah kita berakhlak pada Allah Azza wa Jalla dulu. Baru kita nak cerita akhlak sesama makhluk ni. Kita berakhlak bila mana kita mendengar dalil-dalil daripada Al-Quran. Berakhlak bila mana mendengar hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya ayat Quran ataupun dalil yang mengkritik perbuatan kebiasaan kita yang salah. Nak tengok setinggi mana seseorang tu dia berakhlak, maka di sinilah akhlak yang sebenar-benarnya, iaitu dia berakhlak dengan akhlak yang sangat-sangat tinggi bila mana dia dengar satu ayat, dengar satu hadis Nabi. Sama ada hadis tu berupa galakan ataupun hadis tu berupa amaran. Cuma yang lebih besar jiwa untuk berakhlak ialah pada ayat-ayat Tuhan ataupun hadis-hadis Nabi yang bersifat amaran. Sebab manusia ni dia tak berapa suka dengan amaran. Dan memang Nabi ni pun dihantar banyak benda yang Nabi sebut dalam risalah dakwah Nabi ni ialah benda yang bersifat amaran. Sebab tu kalau kita tengok perkataan yahzarun dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang keperluan orang yang belajar ilmu ni ialah untuk dia beri peringatan. Kan dalam surah Taubah ayat 122 Allah Ta'ala sebut, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim." Hendaklah ada satu kumpulan di antara kamu yang tak keluar pergi perang, belajar agama sampai faham, liyatafaqahu fid din. Tujuan belajar agama sampai faham untuk apa? Habis belajar duduk diam. Bukan, habis belajar wa idza raja'u ilaihim, bila mana balik kepada kaum mereka, yahzarun, mereka beri peringatan. Okay. Beri peringatan, beri amaran ni benda yang sukar untuk diterima oleh semua orang. Sebab tu kalau kita tengok lah, papan tanda lalu lintas, amaran-amaran ni, adakah semua orang ikut? Tak semua orang ikut. Sebab tu dia ada undang-undang lalu lintas. Sebab tu kerajaan perkenalkan saman kepada orang yang langgar undang-undang lalu lintas. Kalau amaran ni orang suka, orang akan ikut. Ada jalan suruh bawa 120, 110, kita bawa 160. Amaran suruh 120. Manusia tak suka pada amaran. Kawasan kemalangan tapi bawa laju juga. Jalan tak berapa rata tapi bawa macam jalan rata juga. Itu sifat manusia. Sebab tu bila mana datang ayat Quran, hadis Nabi yang bersifat amaran, peringkat awalnya manusia kalau dia tidak ada kekuatan iman, kita akan nampak dia tak akan boleh terima ayat tu dengan mudah. Melainkan dia ada proses tertentu nak boleh terima dulu. Nak sebut pada kita apa? Berakhlak ketika mana mendengar amaran-amaran Allah itu bukanlah benda mudah. Bukanlah benda yang mudah. Mungkin sebahagian orang dia sama manusia, dia berakhlak. Tapi bila mana dia berhadapan dengan ayat-ayat Quran, dia tak berakhlak. Sebab dia nampak akhlak ni hanya kepada manusia ataupun makhluk. Dia tak nampak beradab, berakhlak. Sedangkan Nabi ni dia sebut tentang akhlak itu ialah buah daripada keimanan. Sebab tu kalau kita tengok, orang kita selalu sebut, dia tu walaupun mulut dia jahat, hati dia baik. Ini kata-kata kita selalu dengar. Mulut jahat tapi hati baik. Itu Murji'ah punya style. Tak ada sebenarnya. Okay. Dia kalau mulut uduh, hati pun ada uduh, cuma berani tak berani buat je korang. Itu je benda je. Okay. Orang-orang yang mulut dia kasar, dalam hati dia tetap ada kekasaran. Cuma imma dia nak zahirkan kekasaran secara jelas melalui perbuatan, ataupun dia hanya tunjuk melalui percakapan sahaja. Cuma konsep tu tak betul. Konsep hati baik, mulut jahat, tak ada. Sebab orang yang hati baik, yang iman dia clear, okey, dia akan berakhlak dengan akhlak yang baik. Itu memang konsep yang tak akan boleh lari sampai bila-bila. Ini benda yang kita kena tahu. Sebab tu bila mana satu orang dia berhadapan dengan dalil ke, berhadapan dengan orang mana-mana ke, dengan mukhasamah dengan orang yang bergaduh ataupun bermusuh dengan dia ke, dia boleh jaga akhlak dia, maka itu ialah petanda kepada iman yang ada dalam hati dia. Kemudian kata penulis hafizahullahu taala,
fa'alaika an tatanaja bil khairi ibtigha'a mardatillah. Maka hendaklah kita semua ini tatanaja, mengharapkan kebaikan untuk mendapatkan redha Allah Azza wa Jalla. Wa 'alaika an ta'mura bis sadaqah wal ma'ruf ibtigha'a mardatillah. Hendaklah kita melakukan sedekah ataupun amal kebaikan tujuan untuk dapat rahmat Allah. Sebab ada orang dia beri sedekah pada orang yang dia suka, orang yang dia tak suka, ataupun orang-orang miskin yang bersifat kurang ajar dengan dia tak nak beri sedekah pada orang tu. Mana dia mengharapkan satu-satu kebaikan daripada si pemberi. Okay. Wa 'alaika an tusliha bainan nas ibtigha'a mardatillah. Maka hendaklah dia memperbaiki, menjadi orang kata apa, ejen pembaiki kepada manusia. Islah tu maksud dia baikilah, maknanya kita baiki ibtigha'a wajhillah, tujuan dia untuk cari mardatillah. Wa kadzalika fi sabri ala adhan nas. Begitu jugalah dalam menghadapi ataupun dalam bersabar menghadapi ujian daripada manusia. Idza sabarat la tusbir liyuqal 'anka sabir. Apabila kamu bersabar, janganlah kamu bersabar untuk orang kata kamu dia ni seorang penyabar. Ini juga benda yang kita kena sebut sini, penulis sebut sini. Ada orang dia sabar. Orang buat apa pun dia sabar. Tujuan dia apa? Sebab dia nak orang kata dia sabar. Ada macam tu. Jadi kita boleh tengok benda ni halus permainan. Satu orang dia boleh dapat redha Allah Azza wa Jalla dengan mudah. Tapi satu orang dia boleh hilang redha Allah dengan mudah juga. Nak sebut pada kita apa dia? Tempat-tempat seperti ni ataupun keadaan seperti ni dia sangat-sangat halus kegelinciran syaitan buat pada kita ni sehingga kita rasa macam okey dah, rupa-rupanya tak okey lagi. La tusbir khaufan ala sihhatik, la tusbir likauni turuq mughallaqah illa tariqis sabr, walakin isbir ibtigha'a wajhi rabbik wa ibtigha'a thawab rabbik. Sini dia sebut pada kita, sabarlah kamu bukan kerana kamu takut, tapi sabar kamu kerana kamu berakhlak dan kamu nak dapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan janganlah kamu sabar kerana tidak ada pilihan dah di hadapan. Ada orang dia sabar sebab tak ada pilihan. Kena uji apa-apa, orang tanya dia, macam mana kena uji? Macam mana ujian yang berlaku dalam hidup? Dia kata sabar. Sebab apa jawab macam tu? Sebab tak ada pilihan dah. Okay. Dia bukan pilih pada awal lagi dia nak sabar. Macam dia nak marah pada satu orang tu pangkat besar. Tanya, macam mana permohonan ataupun apa yang berlaku? Sabar. Tak ada pilihan. Kalau aku sama jawatan dengan dia, aku pukul kat dia. Maknanya ada pilihan kat tu. Tapi sebab tak ada pilihan, turuk mughallaqah. Pintu-pintu dah tertutup, tak ada pilihan lain. Pilihlah sabar. Maka ini bukan cara yang betul. Sebab tu Nabi sebut as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu pada hentaman yang pertama. Inilah cerita akhlak. Cerita akhlak ni nak cerita pun kadang-kadang segan. Sebab saya sendiri yang cerita pun kita pun tak mampu nak buat ni. Apa yang disebut oleh penulis ni. Sebab ia benda besar yang ada pada diri Nabi itu sendiri dan tuntutan tu besar. Sebab tu kalau kita tengok Allah Ta'ala ni dia letak tazkiyah, penghargaan kepada Nabi. Pada diri Nabi itu Allah Ta'ala sebut perhargaan pada diri Nabi itu apa dia? Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu berada di atas akhlak yang sangat agung. Itu satu penghargaan yang besar. Manusia dia ada iman, lepas tu dia berakhlak, maka dia akan naik martabat. Martabat dia paling tinggi. Dan itulah maqam yang paling terbaik untuk kita dapat sesuatu daripada orang kata apa? Daripada keredaan Tuhan. Sebab tu kalau tengok kalau kita baca surah Kahfi, cerita Ashabul Kahfi, cerita 7 orang pemuda tu, Allah Ta'ala sebut warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha. Allah Ta'ala kata warabatna ala qulubihim, kami ikat hati-hati mereka. Idh qamu, ketika mana mereka berdiri di hadapan raja pemerintah pada waktu tu, mereka sebut satu ketegasan, kami tak akan sembah Tuhan yang kamu suruh sembah, melainkan kami akan sembah Tuhan yang satu yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu akhlak sebenarnya. Itu bukan daripada
daripada keegoan ataupun keras kepala, bukan. Itu ialah buah daripada akhlak. Macam mana Allah Ta'ala beri taufik kepada pemuda-pemuda ni sehingga dia boleh berani menyatakan pendirian dia di hadapan raja yang sudah terkenal kezalimannya dan juga ancaman terhadap orang yang lawannya dah makruf. Tapi Allah Ta'ala jadikan mereka tu akhlak. Sebab tu antara tanda orang yang berakhlak ialah dia sentiasa berada dan benar mengikuti kebenaran pada semua tempat. Dia tidak mengikuti kebenaran pada keadaan yang dia rasa selamat sahaja. Keadaan yang dia tak selamat, dia diamkan kebenaran. Itu bukan tanda orang berakhlak. Sebab tu orang berakhlak, dia duduk di mana-mana tempat. Pertama, dia berpegang pada kebenaran. Tapi cara dia sampai ke kebenaran tu ialah cara yang paling berakhlak. Dia tak sampaikan kebenaran dalam keadaan emosi diri, melainkan disampaikan kebenaran itu kerana tuntutan agama dan lunas-lunas yang membenarkan untuk dia bawa kebenaran dengan cara tu. Kemudian apa lagi yang disebutkan oleh penulis ini? Sabar dalam bermasyarakat. Dia kata, jika anda bersabar, jangan kerana ingin disebut sebagai penyabar. Jangan bersabar demi kesihatan anda. Jangan bersabar kerana terpaksa. Bersabarlah kerana ingin menggapai redha Allah dan menuai pahalanya. Kemudian dia sebut sini, wa idza syahadta syahadatan ushhud billah. Apabila kamu bersaksi kepada Allah, maka hendaklah kamu jelas dalam penyaksian dia. Apa yang dia nak sebut sini? Qala ta'ala, apabila Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus syahadata lillah, surah At-Talaq ayat yang kedua, hendaklah kalian menegakkan persaksian kerana Allah Ta'ala. Fala tashhad liyuqal anka qawalun bil haq. Janganlah bersaksi kerana hanya ingin disebut sebagai orang yang berkata benar. Janganlah persaksian dan ucapan anda, jadikanlah persaksian dan ucapan anda kerana Allah dengan mengharap pahala dan redanya. Jika anda belajar, jadikan belajar itu hanya kerana Allah. Jika berjihad, jadikan jihad itu hanya kerana Allah. Jika menderma, jadikanlah derma itu hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi ini nak sebut pada kita tentang, orang kata apa, hadis tentang bahagian kedua ni. Bila mana kita berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Sabar tadi pun dia dah sebut. Bila mana kita bersaksi sesuatu, kita sebut satu perkataan, kita nak sebut satu kebenaran, bersaksilah kerana Allah. Tujuan dia tak nak orang kata kita orang yang berani menyampaikan sesuatu. Okay. Dalam hadis ni dia sebut pada kita, dalam bahagian ni, bahagian ushhud billah ni, bersaksilah kerana Allah. Okay. Jika anda belajar, dia kata, belajarlah kerana ingin disebut sebagai seorang yang belajar kerana mencari keredaan Allah. Janganlah anda belajar kerana ingin disebut sebagai orang yang alim, maka api neraka telah menyala untuk anda. Begitu juga berjihad agar disebut sebagai seorang pejuang, yang berderma agar disebut sebagai dermawan, kerana di sana ada sebuah hadis yang menghuraikan soal ini. Okay. Ini hadis yang kita biasa dengar. Okay. Dia nak sebut pada kita berakhlaklah, tapi muraqabatillah dan juga mencari redha Allah ni kena jelas. Okay. Dia sebut pada kita hadis yang terkenal, kita biasa dengar hadis ni. Hadis, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhid fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Okay. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah. Kalau kita tengok, ada seorang tabi'in yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani, sebahagian riwayat sebut. Abu Muslim Al-Khawlani ni dia ada perselisihan di kalangan para ulama tentang status dia. Ada sebahagian ulama kata dia ni tabi'in, maknanya dia lahir Nabi dah wafat. Ada sebahagian kata Abu Muslim Al-Khawlani ni dia mukhadram. Mukhadram ni maksud dia apa? Masa Nabi hidup tak masuk Islam, lepas Nabi wafat baru masuk Islam. Dia sempat hidup dengan Nabi tapi tak masuk Islam masa Nabi hidup tu. Masuk Islam lepas daripada Nabi hidup, lepas daripada Nabi wafat. Okay. Orang macam ni, golongan macam ni dipanggil mukhadram. Okay. Abu Muslim Al-Khawlani dia pernah tanya pada Abu Hurairah satu hadis. Tanya pada Abu Hurairah, bukan satu hadis lah, dia tanya sesuatu pada Abu Hurairah. Dia kata, wahai Abu Hurairah,
ya Aba Hurairah, hadithni bihadithin sami'tahu min Rasulillah wa aqala bihi wa tu'qilu bihi. Wahai Abu Hurairah, beritahukan pada aku satu hadis yang mana dengan hadis tu kamu dengar daripada Nabi. Hadis tu kamu dengar pada Nabi. Betul-betul kamu dengar pada Nabi. Wa tu'qilu bihi, dan hadis tu paling kamu berakal dengannya, yakni paling kamu faham hadis tu. Beritahu aku hadis tu. Okay. Abu Hurairah bila mana dia dengar permintaan Abu Muslim Al-Khawlani ni, dia pun kata, sa'uhaddithuka bihadithin sami'tuhu min Rasulillah wa a'qalu bihi. Aku akan berikan pada kamu satu hadis yang aku dengar pada Rasulullah dan yang paling aku faham hadis ni. Okay. Dalam riwayat sebut, dia tarik nafas. Dia macam orang kata apa, sebab pada waktu tu. Nak sebut hadis tu semacam. Dia tarik nafas, dia nak baca hadis tu, dia pengsan. Abu Hurairah. Bila mana dia pengsan, para sahabat yang lain ataupun para tabi'in yang ada pada waktu tu biarkan dia berehat. Lepas tu dia fasa'iqa, dia pun sedar. Bila mana dia sedar tu, dia sebut pada Abu Muslim, dia kata, sa'uhaddithuka bihadithin, aku akan beritahu pada kamu satu hadis. Kali kedua dia nak baca hadis ni, dia sebab dan akhirnya dia pengsan. 3 kali benda tu jadi pada dia. Okay. Masuk kali ketiga, Abu Muslim kata pada dia, kalau kamu tak nak beritahu pada aku hadis tu pun tak apa, sebab aku tengok kamu nak beritahu tu letih, sakan sangat. Dia punya perasaan tu lain macam. Okay. Dia kata tak, dengan sebab kamu dah minta, aku akan beritahu. Okay. Maka dia pun baca hadis. Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhid fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadhabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kata Abu Hurairah, hadis ni aku dengar pada Nabi dan aku paling faham hadis ni. Apa maksud hadis ni? Sesungguhnya orang yang pertama kali akan dihadapkan pada hari kiamat ialah orang yang mati syahid. Hadis ni sebut, dihadapkan di hadapan orang yang mati syahid ni, nikmat-nikmat yang akan dia dapat, dan dia tahu nikmat ni, nikmat sebagai seorang yang mati syahid. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada lelaki yang mati syahid ni ataupun orang yang mati syahid ni, fama amilta fiha, kamu berjuang ni sampai mati syahid ni, apa sebab kamu berjuang? Dia pun kata, qataltu fika hatta istushhidtu, aku berjuang keranamu sehingga aku mati syahid. Allah Ta'ala kata, kadzabt, kamu bohong. Qatalta li an yuqala jari'un, kamu berjuang, kamu berperang supaya orang kata pada kamu ni seorang perwira ataupun seorang yang berani. Maknanya dia tak jelas. Akhlak ni semua bab tentang akhlak. Akhlak dengan Tuhan ni, nak tekan tentang akhlak dengan Tuhan. Beramal ikhlas kerana Allah Ta'ala. Beramal, itu juga bahagian akhlak. Sebab ada orang dia faham akhlak ni ialah jumpa orang tak tinggi suara, tak bercakap kasar, dia nampak satu bahagian tu je. Bila mana bercakap nampak beralus, nampak okey. Tapi di sana antara orang yang tak berakhlak juga ialah dia beramal bukan untuk dapat redha Allah, dia beramal untuk orang lain, untuk pandangan orang lain. Maka kata Nabi SAW, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan malaikat, maka malaikat pun seret lelaki tadi, maka dilempar ataupun dilontar ia ke dalam neraka. Orang yang telah buat amalan yang sangat hebat, iaitu dia berjuang sampai dia mati syahid. Dan dalam hadis Nabi sebut, al-jihadu zirwata sanami, jihad ni ialah kemuncak kepada amal-amal yang ada dalam agama kita ni. Orang yang boleh korbankan jiwa dia, orang kata apa, jasad dia untuk agama, bukan calon-calon orang, dia berani mati untuk agama. Tapi macam Quran sebut, amilatun nasibah, satu amalan yang meletihkan. Banyak, bukan banyak, dah korban jiwa untuk agama.
tapi amalan tu meletihkan. Sebab apa? Tidak ada balasan yang baik di akhirat. Tasla naran hamiyah, melainkan dia dimasukkan dalam neraka juga. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua, kata Abu Hurairah, dia baca hadis ni kepada Abu Muslim Al-Khawlani, dia kata wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Orang yang belajar ilmu, kemudian dia belajar ilmu Quran dan dia baca Quran dan dia sampaikan ilmu tu. Wa qara'tu fikal Quran, dan dia sampaikan ilmu Quran tu. Okay. Allah Ta'ala tanya kepada dia, kenapa kamu bersungguh-sungguh duk belajar ilmu ni? Bersungguh-sungguh sangat duk faham agama ni, apa sebab? Okay. Dia kata, aku buat ni kerana aku nak sampaikan ilmu tu pada orang dan aku nak dapat pahala. Allah Ta'ala kata pada dia, kadzabt walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Quran liyuqala huwa qari'un faqad qila. Kamu tipu, kamu belajar ilmu, kamu baca Quran, nak suruh orang kata kamu alim, nak suruh orang kata kamu qari. Faqad qil, dan orang pun dah kata benda yang sama dia kena. Fa umira fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka diseret dia dan dihumban mukanya ke dalam neraka. Ini golongan kedua. Sebab tu kau tengok hadis ni, bila mana Abu Hurairah dia baca, dia rasa sebab tu sebab ni, sebab yang kedua ni. Sebab apa? Sebab dia pun orang yang alim. Sebab dia di antara kibarus sahabah yang ramai orang belajar hadis dengan dia ataupun ambil ilmu pada dia. Sebab tu kau tengok dalam Syiar Alam An-Nubala ataupun dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah oleh Ibnu Hajar, bila mana dia cerita tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah ni antara sahabat Nabi yang paling ramai pengikut daripada kalangan tabi'in. Kata Az-Zahabi, sekali Abu Hurairah ni mengajar, majlis dia itu akan dihadiri oleh 600 ataupun 700 orang tabi'in yang memang sentiasa ada. Ni audiens tetap di mana-mana tempat tu. Sebab tu bila mana dia baca hadis ni, dia rasa kecil diri dia. Dia rasa kecil diri dia. Sebab tu, tapi Abu Hurairah ni dia seorang yang sangat merendah diri. Sebab tu ada riwayat, kalau kita tengok Abu Hurairah, dia jadi imam lah. Dia seorang guru dan dia jadi imam lah. Dia mengimamkan salat. Okay. Pada satu hari, dia ni diziarahi oleh sahabat juga, nama dia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas datang ziarah Abu Hurairah tu bersama dengan anak murid dia daripada kalangan tabi'in. Salah seorangnya ialah nama dia Ikrimah. Ikrimah ni bukan Ikrimah anak Abu Jahal tu, nama tabi'in Ikrimah. Okay. Ikrimah kau tengok dalam tafsir Ibnu Katsir apa semua, an Ikrimah wa an Ibni Abbas, daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Maknanya Ikrimah ni yang melazimi Ibnu Abbas. Okay. Ikrimah ni dia ikut tok guru dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pergi ke satu tempat tu kawasan Abu Hurairah mengajar. Sampai-sampai tu Abu Hurairah jadi imam salat. Sampai tu salat, dia pun salat sekali. Bila mana salat tu, Abu Hurairah cara dia salat lain daripada Abdullah bin Abbas salat. Dua-dua tu datang pada Nabi, cuma cara dia lain. Okay. Yang mana dia tidak menjaharkan takbir intiqalat, tidak menjaharkan takbir intiqalat. Dia cuma jaharkan takbiratul ihram. Maknanya akad takbiratul ihram tu sebutlah Allahu Akbar, dengar. Nak rokok, nak iktidal tu perlahan sikit suara dia. Tak macam Allah bin Abbas, kuat sikit suara dia, kuat. Okay. Jadi selesai solat tu, yang jadi makmum tu Abdullah bin Abbas dan juga anak murid dia Ikrimah. Ikrimah selesai solat tu, dia tak kenal yang jadi imam tu ialah Abu Hurairah. Apa dia kata pada imam tu? Dia kata ahmak. Ahmak ni apa benda maksud dia? Tu imam bodoh, dia kata. Direct lagi. Kata, tu imam bodoh. Lepas tu tok guru dia kata, Abdullah bin Abbas kata, sunnat Abil Qasim. Ni sunnah Nabi. Cuma yang aku duk buat, aku tak buat macam ni lah. Ni sunnah Nabi. Lepas tu dia tahu yang jadi imam tu ialah Abu Hurairah. Abu Hurairah confirm dengar orang kata dia ahmak tu, confirm dengar. Okay. Lepas tu ni jumpa dengan Ikrimah. Saya tak berapa ingat sangat lafaz dia tu. Okay. Cuma Abu Hurairah dia kata, kalau kamu nak belajar hadis Nabi, dia kata pada Ikrimah,
pergi jumpa Abdullah bin Amru bin Al-As, sebab dia hafal hadis Nabi dan dia pandai menulis. Aku ni hafal hadis Nabi, cuma aku tak pandai menulis. Dia taklah kata ke Ikrimah tu, maknanya tawaduk, orang yang tawaduk, orang yang rendah diri. Dia tak kata pada Abdullah bin Abbas, dia kata tinggallah anak murid kamu ni belajar dengan aku, kurang ajar, kata aku bengong. Belajar dengan aku boleh 3 bulan biar ada adab sikit. Tak. Dia kata kalau nak belajar, pergi belajar dengan Abdullah bin Amru bin Al-As. Ilmu dia lebih yakin sebab dia catat apa yang Nabi sebut, dia catat. Okay. Ni nak sebut pada kita, benda ni bukan senang dan bukan lakonan, melainkan benda ni dia melalui jalan tarbiyah daripada kehidupan bersama dengan Nabi SAW. Okay. Jadi Abu Hurairah orang yang sangat-sangat tawaduk dengan ilmunya. Walaupun kalau kita tengok dia tu telah berjuang untuk dapatkan ilmu dalam keadaan yang sangat-sangat penuh ujian. Kalau kita baca dalam hadis-hadis riwayat Tirmizi, ketika mana Abu Hurairah ni Nabi masih hidup, dia selalu duduk dalam masjid Nabi, dekat dengan pintu rumah Nabi, duduk tunggu Nabi keluar sebab nak ambil hadis, sebab dia masuk Islam lewat. Dia kutip semua hadis daripada sahabat apa semua, daripada Nabi pun dia kutip. Okay. Jadi dengan sebab dia fokus pada ilmu, dia tak bekerja, dan akhirnya dia jadi orang yang tak ada duit sangat. Banyak hari lapar daripada hari kenyang. Bila mana dia sampai tahap dia lapar, dia sebut sampai tahap dia lapar, dia pernah gelepar di hadapan, orang kata apa, macam meroyah duduk depan pintu masjid Nabi, pintu rumah Nabi. Masa tu di dalam masjid, sehingga datang orang yang duduk dalam masjid tu, dia pijak leher Abu Hurairah. Yura anni majnun. Abu Hurairah kata sebab dia orang duk ingat aku ni gila ataupun histeria sebab lapar, tapi tidak ada apa yang berlaku pada aku melainkan aku lapar. Nak beritahu perjuangan dia untuk ilmu. Dan di akhir-akhir lepas pada Nabi wafat, dia jadi orang yang ramai pengikut, dia ni kaya dah sikit. Yang jadi dia cerita benda tu sebab anak murid tengok dia macam mewah sikit. Anak murid dia nampak pakaian dia pun hebat, aksesori ada pada diri pun hebat. Sebab dalam riwayat sebut ketika mana dia riwayat hadis, anak murid dia perasan pada waktu tu musim sejuk di Madinah, dia keluarkan sapu tangan, mindil. Sapu tangan tu daripada kain katan, kain yang mahal lah, material yang mahal. Lepas daripada dia sapu tu, sebahagian ada waktu dia buang, dia tak guna dah. Dia sapu cair pada hidung. Biasa musim sejuk ni hidung jadi nak berair, dia buat macam tisu lah. Kain tu mahal tapi dia buat macam tisu. Dia sapu dia buang. Anak murid pun kata, oh, kaya Tok Guru, kain mahal buang macam tu. Dia dengar pun dia cerita, dia kata semasa aku belajar ilmu, aku tak dapat macam ni. Dia nak sebut bahawasanya dia bukan asal kaya, dia asal miskin juga. Nak cerita pada anak murid dia. Cuma nak beritahu dia orang yang tawaduk. Dia orang yang tawaduk. Okay. Jadikanlah salatmu, ibadahmu, kehidupanmu dan kematianmu hanya untuk Allah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Okay. Ni dia sebut pada kita tentang satu ayat dalam Quran, iaitu ayat dalam surah Al-An'am 163 dan juga 162, iaitu kata-kata Nabi Ibrahim, ij'al salataka lillah wa nusukika lillah wa hayatuka kulluha lillah wa mamatuka lillah. Jadikanlah semua urusan hidupmu kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bila mana kita hidup atas dunia ni, antara ciri orang tu berakhlak ialah dia tidak mengendahkan pandangan orang pada dirinya, tapi dia tu sendiri berinteraksi dengan orang dalam keadaan yang baik. Dia tu sendiri pilih untuk layan orang baik. Dia tak jadi orang yang tengok orang baru nak layan dengan baik, nak layan dengan kasar macam mana. Okay. Sebab itu perintah Allah Azza wa Jalla. Macam mana Nabi Ibrahim dia sebut kul inna salati. Sebab tu kalau tengok bacaan ni pun, sebahagian riwayat Nabi baca dalam doa istiftah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ni kata Nabi Ibrahim. Nak tunjuk pada kita hala tuju kehidupan. Jelas kita dituntut buat baik bukan kerana kita nak orang buat baik pada kita, melainkan tuntutan buat baik itu datang daripada Allah Azza wa Jalla, dan kita sebagai makhluk ni ialah kita patuh semata-mata. Okay.
Kemudian apa lagi kata dia? Dia sebut sini hadis-hadis yang berhubungan dengan perkara di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang dimasukkan ke dalam perlindungan Allah pada hari ketika tidak ada selain perlindungannya, iaitu dua orang yang mencintai kerana Allah, berkumpul kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Daud dan Ahmad meriwayatkan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Hadis yang terkenal. Okay. Hadis Nabi kata, ada 3 perkara yang jika ada pada diri seorang maka ia merasai kemanisan iman. Hadis yang biasa kita dengar lah. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara ni kalau ada pada diri kita, kita akan rasa kemanisan iman. Okay. First, kita kena tahu dalam hadis ni Nabi sebut iman ni dia ada tingkatan. Dan kita pun tahu, kita belajar dalam bab akidah, kita tahu bahawasanya iman ni yazid wa yanqus. Iman ni dia bertambah dan dia berkurang. Yazidu bit ta'at, dia bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi, dan dia berkurang dengan sebab maksiat. Dan dalam hadis Nabi sebut iman ni dia ada rasa dia. Dalam hadis Nabi sebut halawatal iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara ni kalau ada, kita akan rasa kemanisan iman. Dalam erti kata lain, dalam mafhum yang kita boleh ambil sini, mafhum mukhalafahnya, iman ni dia akan ada waktu tawar dia. Bila mana Nabi sebut ada waktu manisnya, di sana ada waktu tawarnya. Nabi kata nak bagi kekal rasa manis iman tu. Manis ni maknanya orang nampak macam patut tak boleh tahan lagu ni. Dia boleh tahan. Nabi kata an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia meletakkan Allah dan Rasul paling dia cintai berbanding semuanya. Ahabba ni paling dia lebihkan, paling dia cintai, atas sekali, tak ada yang lain. Saya nak bagi faham macam mana hadis ni nak beritahu pada kita, kepala seorang yang beriman ni, pemikiran seorang yang beriman ni, dia akan nampak apa benda yang berlaku dalam hidup nak kena attach ataupun sama dengan apa yang Allah Ta'ala suruh dan juga Nabi suruh. Dan suruhan Tuhan tu walaupun tak logik, dia buat. Walaupun dia tak dapat fikir apa kepentingan, manfaat, untung ruginya aku buat benda ni, dia tetap buat. Itu kefahaman ataupun cara pemikiran orang yang beriman. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, Nabi sebut hadis yang lain. Nabi kata lan tadillu ma in tamassaktum bihima, tidak akan sesat orang-orang yang berpegang kepada 2 ni. Maknanya 2 perkara, amrain. Nabi kata siapa yang berpegang pada 2 perkara ni, amrain, dia tak akan sesat. Okay. Kitabullah wa sunnata rasulihi, sebagai riwayat kitab Allah, yakni Al-Quran, dan juga sunnah Nabi-Nya. Okay. Orang akan terjemah 2 perkara. Amrain itu 2 perkara. Okay. Tapi terjemahan yang nak bagi clear, nak bagi kita rasa dekat sikit, amrain ni maksudnya 2 arahan. Bila maksud 2 arahan, tidak ada pilihan melainkan kita patuh. Quran dan juga hadis ni tidak ada pilihan melainkan kita patuh sahaja. Okay. Sebab tu kalau kita tengok Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi, bila mana dia masuk Islam, kan dia antara sahabat Nabi yang dijamin syurga, 10 orang yang dijamin syurga. Mak dia protes, tak nak makan. Riwayat yang kita biasa dengar, tak nak makan, mogok lapar, sehingga Sa'ad ni balik semula kepada agama nenek moyang. Sa'ad berkeras sebab Sa'ad tahu itu isu akidah. Mak dia up sikit mogok tu, tak nak makan, tak nak minum, lepas tu tak nak berteduh, nak duduk tengah panas. Nak duduk tengah panas. Dahsyat lah ujian yang dia lalui itu, agak dahsyat. Okay. Antara mempertahankan iman dan juga dan juga sayang kepada ibu, benda yang cukup besar. Sebab hubungan relationship antara anak dan ibu ni ialah benda yang tak kira agama.
Umumnya fitrah manusia dia akan ada rasa i'tina, prihatin ataupun rasa nak beri perhatian. Okay. Tapi bila mana bertembung, sebab tu agama Islam ni dia mengajar seseorang tu ada jati diri. Macam mana Sa'ad bin Abi Waqqas beritahu kepada mak dia akhlak, saya nak sebut bahagian akhlaknya. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, wahai ibu, berhentilah kamu mogok macam ni, makanlah dan berteduhlah, tapi aku tidak akan tukar agama ni. Tapi dia sebut bahasa bagi elok lah. Okay. Dia tak kata ikut sekati lah, nak makan tak nak makan ikut sekati, aku dah Islam dah, hang neraka aku syurga. Tak sebut tu. Tapi dia sebut dengan cara yang orang kata apa, peringkat awal mak dia protes, walaupun dia sebut dengan macam tu pun mak dia protes. Maknanya mak dia, aku tak akan. Dan dia tu berperang dalam jiwa dia, macam mana ni, macam mana benda tu, perkara tu. Dan benda tu bukan mudah sebenarnya, benda tu bukan mudah. Tapi nak beritahu pada kita akhlak, tapi nak kena kenal mana yang perlu diberi keutamaan. Ni dia panggil fiqhul akhlak. Bila mana kita nak menjelaskan satu benda, satu perkara yang betul, yang mana lebih utama, dalam masa yang sama kita tidak menjadi orang yang nak mempertahankan kebenaran itu dalam keadaan yang sangat agresif, tak nak. Tapi pertahan dengan cara yang betul. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis lain, contoh lain, Ummu Habibah, isteri Nabi, ketika mana ayah dia Abu Sufyan yang kafir itulah, pada waktu dia kafir lah, datang ziarah anak dia Ummu Habibah ketika mana Nabi berada di Madinah. Kan kalau kita tengok riwayat yang terkenal, Ummu Habibah terima ayah dia ni, Abu Sufyan ni ayah dia, mertua Nabi, masuk dalam rumah tarhib ayah dia. Sampai satu kawasan dalam rumah Ummu Habibah ni, dia ada satu kursi ataupun satu tempat duduk, kain yang dialah atas tempat duduk tu ialah kain yang Ummu Habibah khususkan untuk Nabi duduk, orang lain tak boleh duduk. Jadi ayah dia ni masuk, ayah dia nak duduk situ, Abu Sufyan. Maka kata Ummu Habibah, kamu tak boleh duduk. Cuma bahasa Ummu Habibah tu dia agak clear sikit lah. Okay. Dia kata sebab kamu najis, dan ni pun tempat duduk suami aku. Dia sebut najis. Sebab apa dia sebut najis? Sebab dia dengar ayat Quran. Allah Ta'ala kata innal musyrikina najasun fala yaqrabu. Orang musyrik ni najis. Najis tu bukan najis badan dia, najis dari segi akidah dia. Nak beritahu syirik itu sama taraf dengan najis. Okay. Jadi Abu Sufyan dia macam laut sikit pada anak dia. Dia kata, kamu ni sejak kahwin dengan Muhammad ni, saya bagi terjemah mudah, jadi kurang ajar sikit. Kahwin dengan Muhammad jadi kurang ajar sikit. Tapi Ummu Habibah tak kata apa. Saya nak beritahu, dia jelas nampak tu. Dia nampak kat mana dia kena dahulukan. Dia kena dahulukan suami dia, macam mana pun. Okay. Kena dahulukan suami. Okay. Tapi walaupun dia kena teruk dengan ayah dia, dengan sebab dia nampak macam dahulukan suami dia, dia tak kata apa. Dia tahan diri dia. Dia tak pilih untuk tinggi suara, dia tak pilih juga untuk jawab apa semua, tak. Sebab dia tahu keperluan pada waktu tu. Okay. Cuma semua perbuatan ni menunjukkan pada kita, sahabat Nabi ni dia nak buat sesuatu, dia nak kena tahu dan nak kena jelas. Apa sebab aku buat ni? Tujuan dia untuk dapat redha Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada pagi ni bab berkaitan dengan fiqh akhlak. Dan saya rasa kita berpada situ jelah kot untuk kali ni. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi kalau ada kesempatan yang lain. Ada banyak lagi prinsip, kita baru duk bahas prinsip pertama baru ni, muraqabatillah. Dia ada 4 prinsip. InsyaAllah akan datang kita akan masuk prinsip yang kedua, iaitu innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Sekarang ni poin kita sebagai kesimpulan lah. Poin kita nak beritahu, kita kena buat baik pada semua orang. Cuma buat baik yang paling aula ialah pada Allah dan Rasul dulu. Lepas pada tu baru semua orang. Okay. Dan berakhlak ni, tujuan berakhlak ialah sebab kita tahu Tuhan perhati kita. Dan kita tahu akhlak ni juga ialah bahagian daripada benda yang boleh menjemput redha Tuhan. Itu dia. Okay. Kemudian lepas daripada ni kita akan tengok kat mana, lepas daripada Allah dan Rasul, dekat mana pula kita kena buat ataupun berakhlak baik. Martabat yang kedua, prinsip yang kedua. Nanti kita akan bahaslah pada kali yang akan datang. Okay.
Cuma setakat tu saja kita punya perbahasan pada kali ini. Naktafi bihadzal qadar insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.